أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على بنعمة الإسلام. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Walhamdulillah ala bi ni'matil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Walhamdulillah ala bi ni'matil hidayah. Segala puji bagi Allah, terima kasih wahai Allah atas nikmat hidayah yang telah Engkau kurniakan kepada kami sehingga ke hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memurniakan kita hidayah dalam bimbingan agamanya untuk sama-sama kita mencapai keselamatan hidup di dunia dan juga kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis Al-Fadilah Ustazah Nora. Naik maqam itu kan, pertama kali jadi pengacara majlis, kita terus bagi gelaran Ustazah terus. Seterusnya yang saya hormati Al-Fadilah Ustazah Suwaibatul Aslamiyah selaku Ketua Biro Muslimat Ebenham Garden, Surah Ebenham Garden. Ustazah ni kalau dalam bahasa Arab Ustazah sebenarnya puan. Jadi siapa-siapa boleh jadi Ustazah kat sini, insya-Allah. Kan? Dan seterusnya yang saya hormati juga Al-Fadilah Ustazah Ayu selaku Ketua ataupun Mudira Madrasah Dar Al-Hub, ya subhanallah, Banat, Madrasah Banat, subhanallah, ya, yang memimpin dan membawa anak-anak daripada madrasah ini untuk sama-sama berkongsi ataupun sama mempersembahkan alunan qasidah, baik-baik kata, baik-baik kalam, memuji-muji Nabi SAW dan juga mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya yang saya naikkan anak-anak yang buat persembahan, anak-anak daripada Madrasah Dar Al-Hub, kumpulan Sautul Hub. Apa maksud Sautul Hub? Masya Allah, kuat sikit bagi yang lain dengar sikit. Dengar tu. Dengar kan? Dengar tak? Permintaan orang belakang, tak dengar. Pakai mic sikit. Pusing sikit, manisnya. Kan, boleh buat menantu. Suara cinta. Jadi subhanallah, saya yakin dan percaya yang hadir pada hari ini untuk menyatakan cinta, rindu, kasih, sayang kepada baginda Nabi SAW. Dan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa dan juga muslimat-muslimat, akhwat-akhwat, banat-banat, wanita-wanita dan mak syurga yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar, tak makan lagi mie rebus ke? Kita ada hidang mie rebus nanti insyaAllah. Masya Allah ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, saya nak dengar suara wanita-wanita dan Pak Syurga yang rindukan Rasulullah. Bila saya kata apa khabar semua, puan-puan cuba jawab Alhamdulillah, luar biasa, haibat. Hafal tak tu? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Okay, sekali lagi kita test kalau boleh kuat-kuat biar sampai lampu ni semua terpadam. Okay, cuba Bismillah. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah hari ini kita akan mengimbau semula dengan mengambil barakah sempena bulan kelahiran Nabi SAW.
Kita hadir pada hari ini untuk menyatakan cinta dan sayang dan rindu kepada baginda Nabi SAW. Yang mana saban tahun kita diperingatkan, ataupun saban tahun sebenarnya kita menyambut Maulid Rasul ini. Kalau dah umur 30 tahun lah, umur 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita menyambut Maulid Rasul. Tetapi sedalam manakah kita mengenali baginda Nabi SAW dan menanamkan rasa cinta kepada sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW? Maka hari ini, tausiah hari ini, saya nak bawa sedikit sirah dan sedikit kalam Allah, ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang akhlak, tentang sifat, tentang sikap Nabi SAW. Yang mana apabila kita diperdengarkan ataupun kita membaca sirah-sirah nabawiyah dan kita diperdengarkan tentang akhlak Nabi SAW, barulah kita akan datang rasa cinta kepada Nabi SAW. Setuju? Kita nak sayang, nak datang sayang, rasa cinta pada suami kita kan? Kita kena kenal tak suami kita? Kita betul-betul kena kenal dia. Barulah datang rasa cinta, rasa rindu, tak sabar nak abang balik. Nampak tak? Bila mana kita kenal dia. Sama juga, begitu juga kalau kita nak betul-betul rasa kasih, sayang, rindu, cinta kepada Rasulullah ni, kita betul-betul kita kena kenal Nabi SAW. Maka sebelum kita pergi mengurat langkah lebih jauh, saya nak mengajak puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, untuk sama-sama kita berselawat tafrijiyah. Yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, berselawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat kamu itu tablughuni haitsuma kuntum, akan sampai kepada aku. Yakinlah bahawa setiap selawat kita akan sampai kepada Nabi SAW. Dan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak mencintai yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga barulah dia meletakkan makhluk-makhluk yang lain. Ya, adapun dalam Islam dah menetapkan ibu ayah, ya, subhanallah. Ataupun ada orang yang meletakkan kereta adalah cinta pertama dia kan. Pantang. Tak boleh orang kalau duduk makan dalam kereta pun tak boleh. Masya Allah. Cinta, suka sangat dengan kereta. Maka subhanallah, cinta yang pertama yang perlu kita letakkan adalah Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW. Dan bagi yang meletakkan Nabi SAW, ya, meletakkan Nabi sebagai cinta yang pertama, maka mereka inilah yang akan berada dekat dengan Nabi SAW, khususnya di pada mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanallah, kita akan berselawat dengan selawat tafrijiyah, yang mana puan-puan saya bacakan dulu maknanya. Supaya apa? Bila mana puan-puan lafaz, puan-puan ikut, puan-puan memaknai dan puan-puan faham maksudnya. Ya, tidaklah hanya mengikut saja ataupun hanya sekadar hadir, tidak. Tapi betul-betul kita nak benar-benar memaknai dan merasakan, menanamkan rasa cinta akan Nabi SAW. Subhanallah, selawat tafrijiyah ini maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan nikmat yang sempurna dan kesejahteraan yang meluas ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan berkat berselawat ke atasnya maka terurailah apa yang tersimpan, terlepaslah daripada segala kesusahan, juga ditunaikan segala hajat dan tercapai segala keinginan, dan akhir hayat yang baik, dan dicurahkan rahmat, hasil keberkatan wajahnya yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna Engkau anugerahkan juga ya Allah ke atas keluarganya dan para sahabatnya pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas, dan setiap bilangan ilmu yang ada bagimu. Subhanallah. Baik, sama-sama kita lafazkan. Kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, subhanallah, bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustazah nak ucapkan tahniah kepada muslimat-muslimat yang ikut sama berselawat ya dengan kita semua pada hari ini. Sebab apa tahniah? Sebab subhanallah, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Nabi sebutkan, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Jalla Jalaluh akan berselawat ke atasnya 10 kali. Subhanallah. Sekali kita berselawat ke atas Nabi SAW, 10 kali Allah akan ingat kita. Allah Rabbi, ini janji Allah, janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak ikut tu Ustazah ucap takziah lah ya. Ya. Jadi anak-anak ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, ayah-ayah, subhanallah, bagi yang bawa anak pada hari ini pun Ustazah nak ucap tahniah.
Sebab subhanallah, hari ini Ustazah bukan nak ajak kita je yang kenal Nabi. Mungkin alhamdulillah ibu-ibu memang dah ada kesedaran untuk kenal Nabi ni. Tetapi Allahu Rabbi, ya, anak-anak, ramai di kalangan anak-anak kita yang masih ramai yang belum mengenali Nabi SAW, malah menjadikan idola selain daripada Nabi SAW. Contohnya siapa? Mereka jadikan siapa idola? Puan-puan, ini realiti puan-puan. Ya, saya tanya dengan beberapa sekolah yang saya ceramah, subhanallah, bila ditanya siapakah idola kamu, kamu dah besar nak jadi macam apa? Ada yang jawab nak jadi macam influencer, TikTokers, K-popers, M-popers. M-popers pun ada. M-popers tu maksudnya apa? Malaysian poppers. K-popers, Korean poppers kan? Masya Allah. Nak jadi pemain bola, nak jadi macam gamers, subhanallah. Maka ibu-ibu sama-sama kita perlu perbaiki dan sama-sama kita perlu cek anak-anak kita menjadikan ataupun menjadikan siapa yang sebenarnya contoh teladan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka ingin contohi, subhanallah. Maka bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tujuan apa kita diciptakan Ustazah sikit, ya, pastinya untuk beribadah. Yang Ustazah nak tekankan, perintah untuk kita mentaati Allah dan Rasul ini bukanlah perintah Ustazah, bukanlah perintah ibu ayah, malah bukan perintah cikgu di sekolah, bukan. Subhanallah, perintah untuk kita taat Allah, taat Rasul ini adalah perintah daripada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita puan-puan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang mengakui bahawa Allah itu satu, Allah yang Esa, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang Islam lah, yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan yang satu, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Maka dalam ayat ini Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menggunakan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Adapun di ayat lain kita pernah dengar ya ayyuhan nas. Pernah dengar? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya ayat itu ditujukan kepada seluruh makhluk manusia yang Allah ciptakan, sama ada muslim ke non muslim. Tapi bila mana Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita puan-puan. Allah panggil kita, subhanallah. Allah kata ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu. Subhanallah, apa kalau kita lihat dalam ayat ini, kenapa Allah tidak menggunakan pengulangan perkataan ati'u kepada pemimpin? Allah Jalla Jalaluhu hanya menggunakan ati'u kepada Allah dan ati'u kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam ayat dan taat kepada pemimpin ni, wa ulil amri minkum, tidak ada perkataan ati'u. Siapa boleh jawab, angkat tangan. Siapa yang boleh jawab, dia boleh balik awal. Ada? Subhanallah, sebab tuan-puan, ati'u ni perkataan, kalau kita ati'u ni ayat perintah ni, ati'u fi'il amru, subhanallah, kerana taat kepada Allah dan Rasul ni mutlak. Dia taat yang tetap, taat yang tak boleh berubah, taat yang tak ada kompromi, taat yang kita kata tak bolehlah, ini nak taat, ni tak nak taat, tak. Tapi wa ulil amri minkum, ya, taat kepada pemimpin ni dia bersyarat, selagi mana pemimpin di kalangan kita ini tidak melanggar syariat Allah dan Rasul, maka kita perlu mentaati pemimpin kita. Siapa-siapalah pemimpin, setiap di kalangan kamu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap di kalangan kamu ni pemimpin. Setiap di kalangan kita ni hatta sebenarnya pemimpin, kan? Ibu pemimpin kepada anak-anaknya, ya, anak-anak kepada adiknya yang bawah, kakaknya kepada adiknya, abang kepada adik.
suami kepada isteri dan anak-anak, pemimpin kepada rakyatnya dan sebagainya. Maka setiap daripada kita pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Maka ini jelas. Maka bila kita lihat ayat ini, taat kepada Allah dan Rasul ini, kita tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana ini perintah Allah, maka ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang sia-sia. Ya. Baik, yang kedua, subhanallah. Baik, ini saya selalu kalau saya ceramah kat sekolah-sekolah kan, saya tanya anak-anak kan, "Okay, siapa ni?" Cuba puan-puan jawab juga. Cuba jawab. Ni siapa? Upin. Siapa adik Upin? Ipin. Siapa kakak Upin Ipin? Kak Ro. Laju jawab ya, Masya Allah. Siapa atuk pula? Nenek Upin Ipin Kak Ros ni? Opa. Yang mak-mak tu lebih laju ya. Sebab mak-mak terpaksa tengok. Tak ada pilihan kan? Masya Allah. Siapa kawan-kawan Upin Ipin dengan kawan-kawan ni? Amboi, Cik Mail. Cik Mail ni pak siap surau ni. Cik Mail juga. Mail lah, siapa lagi ni? Mei, Ehsan dan sebagainya. Masya Allah, anak-anak kita jawab laju, perempuan tak ada masalah. Laju jawab, hafal 100%. Kita tak payah risau benda tu. Tapi cuba kita tanya anak-anak kita, siapa ibu Nabi SAW? Siapa nama ayah Nabi SAW? Siapa yang menjaga Nabi setelah Nabi wafat, ibu dan ayahnya? Siapa nama atuknya? Siapa nama bapa saudaranya? Awak slow je. Slow jawapan dia tu. Confident tak confident, yakin tak yakin tu. Sebab tak selalu tengok kan, tak selalu dengar. Ataupun na'udzubillah, belum betul-betul mengenali Allahu Rabbi. Ya, itulah dia. Sayang beribu kali sayang kita tidak mengenal Nabi SAW. Sebab itulah mungkin belum datang, belum hadir rasa rindu, cinta Nabi itu. Ya, sebab kerana belum betul-betul kenal Nabi. Maka subhanallah, ya, sedikit kita akan ceritakan tentang sirah Nabi SAW. Ya. Nak kata tentang kita sentuh satu sirah perang Uhud satu, perang Badar satu, perang Hudaybiyah, perang Ahzab satu, panjang kisahnya. Saya akan rangkulkan supaya mudah-mudahan sedikit sebanyak ya, peringatan kita untuk memperingati Nabi pada hari ini, mudah-mudahan dapat mencetuskan rasa cinta, ya, rasa cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Sebut cinta ni teringat ya. Antara pelajar yang menyanyi ni namanya cinta. Masya Allah kan. Kalau buat menantu ni kita jadi nak marah pun tak nak marah. Cinta sombong. Kalau rasa marah pun cinta ni. Tak apa mak betul cinta ni. Macam tu kan. Masya Allah. Baik, subhanallah. Belum cerita bab ni lagi. Bila tanya siapa ni, Memang mereka kenal lah. Mereka kenal. Siap kata siapa yang buat live, macam-macam lah kan. Subhanallah. Ini belum lagi K-popers ni. Ini slide-slide saya dengan anak-anak ni. Saya kongsikan. Sebab bukan saja-saja kongsi ni perempuan, nak bagi tahu realiti. Inilah realiti yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang-orang yang beragama Islam. Subhanallah. Ya, nak salahkan mereka ke? Nak salahkan mereka? Tak boleh nak salahkan mereka. Salahkan diri kita yang tidak memperkenalkan Nabi SAW kepada mereka. Ya, subhanallah. Baik, ni bila tanya ni, lagi diorang slow je kan. Kenal tak ni? Kenal. Ada yang macam kenal. Cik dan bila kita dah ni kan. Subhanallah. Baik, subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW kepada kita. Kenapa Allah utuskan Nabi ini? Subhanallah. Dalam ayat ini Allah dah rakamkan. Allah utuskan Nabi ini di kalangan kamu seorang Rasul. Bukankah hanya pada umat Nabi Muhammad SAW, malahan kepada umat-umat terdahulu Allah utuskan Nabi-Nabi yang terdahulu. Ya, ada kitab-kitabnya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud dan sebagainya. Untuk apa? Sebagai pedoman, sebagai rujukan. Ya, utusan Allah ni untuk apa? Membimbing umat manusia ini daripada jalan kesesatan, daripada jalan kemaksiatan, daripada segala bentuk kejahatan dan kemungkaran. Ya, subhanallah.
tradisi Arab jahiliah sebelum kehadiran Nabi SAW. Mereka ini kaki zina, mereka ini suka berhibur ya pada hari Sabat ya. Subhanallah, mereka apa lagi? Bunuh-bunuhan, bayi-bayi kanak-kanak pun berbunuh sesama sendiri, bermusuh-musuhan, berperang-perangan. Dan Masya Allah, tabarakallah, ini semua sebelum kehadiran Nabi SAW. Namun ya, jadi bukan itu saja perempuan, kita yang muslimat pun kena tahu, wanita pada zaman sebelum Nabi SAW ditindas ya, dijadikan sebagai objek seksualiti. Adapun dijadikan sebagai subhanallah, Allah Rabbi, hamba-hamba ya, pada ketika itu zaman perhambaan dan sebagainya. Maka suramnya tradisi-tradisi jahiliah ini dihapuskan oleh siapa? Bagi Nabi SAW. Darjat kaum wanita, baik wanita maupun laki-laki, diangkat. Nabi SAW meletakkan status dan kedudukan pada tempat mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah kepada kejadian laki-laki dan wanita dalam peranan masyarakat. Subhanallah ya. Even kita di wanita ni, subhanallah, adanya hak waris bagi kaum wanita, adanya hak mendapatkan penjagaan anak, nafkah yang layak daripada seorang suami, larangan menceraikan isteri tanpa sebab, larangan membunuh bayi-bayi wanita maupun pada anak-anak lelaki. Subhanallah, kalau kita lihat kisah imbas pada kisah Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki hidup-hidup. Kerana apa? Dia tak nak ada lagi lahirnya laki-laki seumpamanya yang menyerupai itu Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Fir'aun laknatullah subhanallah. Maka suramnya segala tradisi-tradisi ini dihapuskan oleh Nabi SAW melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu perlu kita tahu ya. Hadirnya Nabi untuk membawa ataupun untuk membawa masyarakat ini daripada alam kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Yang kedua, kita kena ketahuilah bahawa Nabi SAW contoh teladan yang terbaik. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Ya. Subhanallah, dalam menurut Imam Ibn Kathir dalam kitabnya, dalam tafsirnya, ayat ini adalah ayat yang sangat penting untuk menunjukkan kita ni sebagai umat Nabi SAW perlu wajib meniru akhlak Nabi SAW. Ya, subhanallah. Memang inilah dia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran tentang akhlak Nabi SAW. Contohnya, subhanallah puan-puan, Nabi pernah diberikan hadiah oleh sahabat, salah seorang sahabat diberikan hadiah berupa anggur. Anggur tahu kan? Pernah makan anggur? Sedap tak? Sedap, kadang-kadang masam kan? Seorang sahabat berikan Nabi hadiah anggur. Maka subhanallah, Nabi pun makanlah anggur. Nabi makan sebiji, makan lagi 2 biji, makan biji kedua, ketiga, sampailah habis. Maka sahabat yang beri ni dia seronoklah. Macam mana Rasulullah senyum. Maka sahabat ni pun berlalu pergi dengan hati yang girang sebab Rasulullah terima pemberian hadiahnya. Tapi sahabat-sahabat yang hadir ini, yang ada bersama Rasulullah, dia ditanya, wahai Rasulullah, selalu kalau ada makanan-makanan yang ada, kamu berbagi-bagi, kamu berkongsi makanan-makanan dengan sahabat yang lain. Tetapi kenapa kali ini kamu makan sampai habis, kamu makan seorang? Seorang sahabat bertanya. Apa jawab Rasulullah? Anggur itu masam. Kalau aku bagi setiap satu anggur dan setiap daripada kalian membuat memek muka, wajah masam, tanda tidak suka, maka apa perasaan si pemberi? Subhanallah. Rasulullah sangat jaga hati ni, subhanallah. Dan Rasulullah tidak pernah berkata selain perkataan yang baik.
Dan subhanallah, Rasulullah pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang terbaik terhadap isterinya, dan aku, Rasulullah kata, aku adalah yang terbaik terhadap isteri-isteri. Subhanallah. Ya. Bacakan hadis ni dekat para suami kita. Bang, nak dengar tak? Bang, sayang Rasulullah tak? Mestilah sayang, dia kata kan. Nak dengar tak? Dengar apa? Dengar nasihat. Ya, dengar ni. Baca kan. Subhanallah kan. Abang nak jadi macam Rasulullah tak? Rasulullah pernah satu ketika dia marah dengan Aisyah ni, Sayyidina Aisyah. Aisyah ni antara isteri yang manja, yang kalau kita panggil bahasa Melayu kita ni agak menggedi sikit lah kalau kita baca sirah kan. Macam-macam perangai Aisyah ni. Dia antara isteri yang termuda. Pernah satu ketika Aisyah melakukan kesalahan. Jadi Rasulullah ni nak pujuk Aisyah. Rasulullah kata, wahai Aisyah, pejamkan matamu. Lalu Aisyah pun pejamkan mata dia. Lalu Rasulullah merapati Aisyah lalu memeluk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah berkata apa? Wahai Aisyah, setelah aku memelukmu, marahku telah padam. Subhanallah. Romantik kan? Boleh buat kat rumah tak? Boleh, insyaAllah kan? Kita buat kat suami lah. Kalau suami tak nak buat kat kita, memang setengah hari setengah suami ni memang bukan jadi romantik, betul? Kita lah yang romantik kan dia. Bang, marah ni kan? Macam bang pejam mata Ustaz kan? Ni apa hal? Balik bang terbiat kan apa ni? Masya Allah. Jadi Rasulullah ni tak pernah berkeras. Ada kala baginda bertegas, tetapi bukan berkeras. Kerana keberanian Nabi ini hanya ditunjukkan di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan orang-orang yang menentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, yang menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana subhanallah puan-puan, kalau kita pernah dengar sirah-sirah peperangan demi peperangan, siri peperangan, sebenarnya bukan Rasulullah yang nak memulakan peperangan. Kalau kita baca sirah-sirah, bukan Rasulullah, okay, jom berperang. Oh, mereka tak nak kata, jom berperang. Tidak, puan-puan. Sebolehnya Rasulullah akan cuba dengan pendekatan diplomasi, cuba dengan pendekatan perjanjian demi perjanjian. Dan apabila ingkar perjanjian, barulah berlaku peperangan demi peperangan. Ya. Kalau makhluk ataupun masyarakat Quraisy ini nak berdamai, Rasulullah akan meraihkan. Malah kalau kita pernah melihat ya, di perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menjaga keamanan masyarakat Madinah pada ketika itu. Walaupun bukan Islam, kalian boleh menganut agama kalian, tetapi jangan sesekali mengganggu gugat ya, orang-orang yang nak menganut agama Islam ini. Subhanallah. Dan kalau perempuan nak tahu, subhanallah, Nabi SAW dalam siri peperangan tidak pernah membunuh siapa-siapa, malah para sahabat dia ya. Tetapi di tangan Nabi sendiri tidak ada. Jadi subhanallah ya, kasih dan sayanglah, cintalah kita kepada Nabi SAW. Bagaimana nak tunjukkan, nak zahirkan rasa cinta ni? Dengan buat apa? Berselawat ke atas Nabi SAW. Ada orang kata, ustazah tak sempatlah ustazah, anak kecil ramai lagi ya, duk menangis semua, nak urus suami, nak urus anak-anak pergi sekolah, bilanya nak duduk bertafakur, duduk berselawat begitu. Tak sempat ustazah. Soalan saya, dalam kereta kan, on the way kita nak pergi kerja, boleh selawat tak? Boleh. Sambil memasak boleh selawat tak? Boleh. Ni sambil duk dengar ceramah ni kan, duk dengar tausiah ni, boleh selawat tak? Kan bila dengar saya cakap rasa macam tak boleh fokus. Kalau selawat, kan tak boleh fokus. Boleh kan? Cuba. Jadikan ini sebagai taklifat harian. Kita jadikan dalam sehari kita nak bagi, kalau boleh 1000 selawat. Sebaiknya 10,000, subhanallah. Kalau kita para ulama Habib dan sebagainya, 10,000 selawat. 1000 zikir, 1000 selawat, 1000 istighfar. Jadi bila mana lidah kita basah dengan zikrullah, basah dengan mengingati Allah, basah dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, lidah kita ini tidak ada masa untuk nak menghina orang, tidak ada masa untuk nak mencaci orang, tidak ada masa untuk nak mengumpat tentang orang. Sebab bila mana kita nak join mengumpat tu, kan contoh kat depan ni duk tengah mengumpat ni kan,
Kita duduk tengok tasbih kita, dah tak habis lagi 1000 ni. Tapi hati macam nak join. Salah, habiskan dulu. Tapi pasang telinga tu tak tahan tu kan? Tapi yang penting ada taklifat. Dia boleh membenteng kita daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi subhanallah, yang seterusnya, ketahuilah bahawa Nabi Muhammad SAW rahmat sekalian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata apa? Dan tidaklah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan rahmat sekalian alam. Subhanallah, apa saja yang berkaitan dengan Nabi SAW ni barakah. Apa saja puan-puan. Dan barakah Nabi ni tidak hanya terjadi setelah Nabi menjadi Rasul setelah umur 40 tahun. Tak. Setelah Nabi lahir lagi, subhanallah. Kalau kita imbas kembali sirah Nabi ketika bayi, lahirnya Nabi, ya, subhanallah, Nabi SAW ini anak yatim. Nabi dilahirkan tanpa ayah di sisi Nabi SAW. Dia bukannya waktu lepas lahir bayi dah. Sebelum Nabi dilahirkan sudah ketiadaan ayah. Maknanya waktu itu lagi Allah dah uji Nabi SAW, ujian yang hebat. Ya, subhanallah, lahirnya Nabi waktu ketika Nabi SAW umur lebih kurang 6 tahun, wafat pula ibunda Nabi SAW. Siapa nama ibunda Nabi? Aminah bintu Wahab. Ya, wafat pula Aminah dan ketika itu Nabi bergelar anak yatim piatu. Umur 6 tahun puan-puan. Setelah itu Nabi dijaga, dibina oleh baginda atuknya. Ya, atuknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jaga Nabi. Abdul Muttalib antara pemimpin Quraisy. Dan setelah dalam 2 tahun begitu umur Nabi, dalam 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Allah Rabbi, siapa yang tinggal lagi perempuan untuk menjaga Nabi? Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan yang menjaganya adalah bapa saudara Nabi SAW, iaitu namanya Abu Talib. Pengganti kasih, ya, daripada seorang ayah. Nabi nak dapatkan kasih sayang daripada seorang ayah dan ibu melalui Abu Talib. Allahu Rabbi. Waktu ketika Abu Talib ini wafat, meninggal dunia, Nabi menangis. Digambarkan sahabat sampai basah janggut Nabi SAW. Menangis kesedihan. Kerana orang yang dianggap ayah, pengganti posisi ayah dan ibu itu adalah Abu Talib. Dan akhirnya Abu Talib meninggal tanpa mengucapkan 2 kalimah sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis Nabi seperti bayi kecil, anak kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Nabi dalam sebuah surah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu takkan dapat beri hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Maka perempuan yang hadir pada hari ini, yang diberikan nikmat hidayah iman dan Islam, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucaplah alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana kalau Allah tak pilih, kita pun tak dapat hadir majlis ilmu ini. Kita hadir majlis ilmu ini yang dilimpahi rahmat, dilimpahi barakah, dilimpahi beribu-ribu malaikah yang kalau kita boleh lihat, subhanallah, yang janjikan Nabi SAW. Sebab kerana Allah yang pilih kita untuk hadir pada majlis ilmu pada hari ini, alhamdulillah. Maka subhanallah, rahmat Nabi ini sebelum lahir, Nabi ini ketika itu disusui oleh ibu susuan Nabi. Siapa salah seorangnya? Suwaibatul Aslamiyah. Bukan Kak Su, ya. Subhanallah, nama kita muslimat kita Suwaibatul Aslamiyah, nama ibu susuan Nabi. Jadi Puan Nora, Kak Nora lepas ni boleh ingatlah
Maknanya ingat nama Kak Su, ingat antara nama ibu susuan Nabi kan. Subhanallah. Dan subhanallah, antara ibu susuan lain adalah yang paling masyhur, Halimatus Sa'diyah. Maka ketika itu Mekah ni, Nabi lahir di kota Mekah kan. Mekah ni di Pekan, puan-puan. Maka zaman ketika itu, zaman dahulu ni, bayi-bayi yang baru lahir ni akan diberikan, dihantar ke perkampungan untuk disusui. Asbab bukan saja-saja, asbab antara sebabnya untuk melatih mereka menunggang kuda, untuk melatih mereka bercakap bahasa Arab yang betul. Ya, di perkampungan-perkampungan ni mereka akan dididik. Memang ketika itu budayanya begitu. Jadi subhanallah, salah seorang ibu susuan Nabi SAW iaitu Halimatus Sa'diyah bersama dengan suaminya Al-Harith. Ya, mereka on the way, perjalanan. Dia sekarang ni kalau kita pergi umrah, jika umrah haji, puan-puan boleh pergi perkampungan Sa'diyah. Situlah tempatnya, tempat tinggal Nabi, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Maka dalam perjalanan Halimatus Sa'diyah dengan Al-Harith ini menuju ke kota Mekah untuk mengambil anak susuan, yang pada ketika itu setiap bulan itu ada lahirnya bayi, adalah ibu-ibu susuan yang akan pergi ke kota Mekah untuk mencari rezeki. Maka dalam perjalanan Halimatus Sa'diyah dan Al-Harith ni pergi, berlaku sedikit permasalahan, tunggangannya ada sedikit masalah. Tunggangannya agak lemah lah. Kalau zaman dahulu antara tunggangannya unta, keldai, kuda. Jadi tunggangan Halimatus Sa'diyah ni kurang susu, agak lemah. Jadi perjalanan mereka ni lambat. Sesampai mereka ke kota Mekah, yang tinggal bayinya hanya satu saja. Hanya seorang bayi yang tinggal, iaitulah bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi-bayi lain semua dah pakai ambil. Semua dah orang ambil. Kenapa tinggal Nabi Muhammad je? Kenapa tinggal Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad anak yatim. Nanti siapa yang nak bayar upah tu, ya? Bayar upah kepada ibu susuan tu. Sebab tu orang tak ambil anak yatim, kematian ayahnya. Ya? Kematian punca sosok tubuh yang mencari rezeki. Maka yang tinggal hanyalah bayi Muhammad. Maka Halimatus Sa'diyah pun ambil bawa pulang. Dan subhanallah, barakahnya apa saja yang bersama dengan Nabi SAW, keberkatannya, rahmat sekalian alamnya. Setelah Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi sebagai bayi susuan, apa yang berlaku? Subhanallah, pada musim kemarau, ketika mana tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhannya, ketika mana haiwan-haiwan ternakan mereka tidak menghasilkan susu, satu-satunya rumah di perkampungan itu, rumah Halimatus Sa'diyah, menghasilkan susu yang banyak daripada haiwan ternakannya, dan tumbuh-tumbuhannya tumbuh segar, buah-buahan dan sebagainya. Subhanallah. Maka jentera perkampungan ini melihat mereka mengatakan, wahai Halimatus Sa'diyah, kami yakin barakah ini, rahmat ini, keberkatan ini datang daripada bayi yang kamu ambil. Subhanallah. Bukan itu saja, puan-puan. Maknanya sebelum lahir lagi Nabi ini dah barakah kehidupan. Pernah seorang sahabat melihat Nabi ini mengambil pasir segenggam. Dan Masya Allah, tabarakallah, sahabat itu mendengar pasir tersebut berselawat ke atas Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi SAW juga mengingat ketika Nabi selalu beruzlah di Jabal Nur, Gua Hira sana. Nabi masih ingat lagi pokok yang sering memberi salam kepada Nabi SAW. Jadi rahmat ni bukan saja manusia saja. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi Allah ini berselawat ke atas Nabi SAW. Ya, malaikah apatah lagi. Subhanallah, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan. Kita ni manusia, umat Nabi SAW, pun masih lagi tidak mahu berselawat ke atas Nabi SAW. Betapa sombongnya kita, betapa angkuhnya kita, betapa egonya kita. Subhanallah. Maka sama-samalah kita memperbaiki untuk lebih membanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Dan subhanallah, selawat ni, puan-puan, zikir di ranking yang pertama, yang teratas sekali. Orang penzina ke, pemabuk ke, kaki minum ke, perokok ke, pencuri ke, apa saja pendosa pemaksiat ke, tapi kalau dia selawat, direct diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa, dia istighfar,
Dia mungkin belum tentu ada filter, mungkin keikhlasannya dia istighfar tapi belum betul-betul taubat. Dia berzikir tapi belum betul-betul khusyuk. Tapi selawat ni subhanallah, subhanallah, dia punya the power of selawat itu direct Allah Subhanahu wa taala terima. Kalau kita memahami maksud selawat sebagai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam sejahtera ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mendoakan kesejahteraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puan ingat tak, antara doa yang diangkat, doa yang dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang mendoakan orang lain. Kerana apabila puan mendoakan orang lain, para malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan para malaikat akan mendoakan perkara yang sama terhadap si fulan tanpa menguranginya walau sedikit pun. Jadi bila kita selawat ni, kita mendoakan kesejahteraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala terima selawat kita. Sebab tu kalau rasa resah, rasa gelisah, puan cuba. Puan cuba taklifatkan diri, amalkan 1000 kali selawat sehari. Insya-Allah dengan izin Allah, puan akan melalui fasa sedikit perubahan dalam kehidupan. Puan akan rasa keajaiban. Percayalah. Saya bercakap bukan saya saja. Saya dah lalui ni, alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi niat ni sebenarnya pertama kerana Allah, kedua sunnah Rasulullah. Jangan kita harapkan dengan selawat ni dapatlah jadi jutawan karya, dengan selawat ni dapat naik ke temes. Jangan niatkan secara spesifik begitu. Serah pada Allah. Allah yang akan aturkan, Allah yang akan hantarkan orang yang baik-baik, Allah yang akan menyusun segala, ya, apa saja urusan puan-puan dipermudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Seterusnya, subhanallah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Pernah suatu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanyakan kepada Sayyidina Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Wahai Aisyah, beritahukan kepada kami bagaimana akhlak Nabi di rumah." Ialah kita ni kalau depan orang ni memang tertib tamakninah, senyum sampai ke telinga, kan? Tapi kat rumah ni belum tentu. Bukan setakat stinger, harimau semua keluar, kan? Jadi sahabat ni bertanya dengan Aisyah, "Aisyah, betul ke Nabi ni kat luar ni herlok kan? Dekat rumah pun elok. Adab bagaimana, akhlak Nabi bagaimana?" Nak mensahihkan lagi, kan? Subhanallah, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Subhanallah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Muslimat muslimat, disebabkan terlalu luasnya akhlak Nabi, terlalu banyaknya akhlak Nabi yang mulia, yang indah, maka disimpulkan oleh Sayyidatina Aisyah, dirangkulkan oleh Sayyidatina Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Segalanya Al-Quran ini lengkap, petunjuk kita, pedoman kita. Seiring dengan Al-Quran yang tidak lapuk di zaman, relevan sepanjang masa, sepanjang zaman. Begitu jugalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak Nabi ini terpakai ke seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira zaman. Ya, kalau kita tanya ni, dah berapa lama dah Nabi ni dilahirkan? Cuba jawab. Nak balik awal tak? Tahun ni, sekarang ni 1445 Hijriah. Maka Nabi, subhanallah, bermulanya Nabi penghijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah ketika umur Nabi 53 tahun. Jadi tambah ke tolak? Tambah. Tu tambah sikit. Siapa yang pandai AdMed, siapa architecture, QS, Civil Surveyor, kita tambah sikit pakai kalkulator. 1498 tahun Nabi telah dilahirkan. Subhanallah. 1498 tahun yang lalu. Tapi akhlak Nabi, contoh teladan Nabi, sifat Nabi, kalam Nabi relevan sampailah ke hari ini dan sampailah ke hujung usia dunia ini. Subhanallah. Ya, sebab Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang mengaku saya lah Nabi yang terakhir, saya lah diutuskan, tu jangan ikutlah, ya. Jangan sesekali terpengaruh dan ikut, kan? Subhanallah.
Baik, ini Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah anugerah, mukjizat teragung, terbesar Nabi SAW. Mukjizat Nabi ni banyak puan-puan, tapi yang paling besar, yang paling agung adalah Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang tidak membaca Al-Quran amatlah rugi, ya. Kalau tidak membaca Al-Quran, maknanya kita belum betul-betul sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Bacalah Al-Quran, kerana di dalamnya terdapat petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang disebutkan. Sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua ini, kamu tidak akan sesekali sesat. Kitab Allah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnatun Nabi, dan sunnah Nabi SAW. Rasa rusing, rasa sesat, rasa apa sahaja perasaan ini, rasa macam gelisah, rasa macam tak terjawab, banyak persoalan yang tidak terjawab, bacalah Al-Quran, ikuti sunnah Nabi SAW. Percayalah, kamu tidak akan pernah kecewa dengan Al-Quran. Dalamnya terdapat apa? Petunjuk tentang kehidupan ini, kejadian siang dan malam, kejadian bayi, kejadian kita manusia, ancaman-ancaman umat terdahulu, ganjaran-ganjaran pahala bagi yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah-kisah nabawiyah, kisah-kisah sahabat-sahabat, kisah-kisah yang disebutkan sebagai pengajaran supaya kita tidak ulangi lagi. Tentang politik, tentang sains, tentang sosial dan sebagainya. Subhanallah, apa yang tak ada? Kita perempuan pernah beli, saya suka sangat, saya suka, mungkin perempuan pernah dengar, tapi saya suka ulang. Kita pernah beli mesin, kita pernah beli gadget, beli Kowe, beli Amway, beli apa way, segala way, okay? Beli period Rosa, bila kita beli, kita unboxing, ada buku manual. Buat apa buku manual tu? Untuk apa? Panduan, rujukan, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang limitasi yang boleh, kan? Nak plug dekat mana, apa yang boleh cepat rosak, apa yang tak boleh cepat rosak. Dia bagi tahu segalanya. Yang cipta buku manual tu siapa? Siapa? Manusia yang menciptakan mesin tersebut. Maka dia tahulah apa kelebihan dan kekurangannya. Yang ciptakan kita siapa, tuan-tuan? Allah Jalla Jalaluhu. Maka pasti Allah Maha tahu apa kekurangan, apa kelebihan, apa limitasi, apa yang kita perlukan untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, yakin, i'tiqad, keyakinan, kena yakin dengan Allah. Keyakinan kalau longgar, Allah sebutkan dalam sebuah hadis kursi. Hadis kursi ini direct Allah sebutkan kepada Nabi SAW tanpa perantara Jibril. Allah kata, ana inda zanni 'abdi bi. Aku adalah apa sangkaan hamba-Ku terhadapku. Sangkaan kita terhadap Allah ni macam mana? Kita merasakan Allah ada ataupun tidak? Allah punya segalanya, Allah yang aturkan segalanya, Allah yang menetapkan takdir segala-galanya. Kita punyalah risau ni, apa akan jadi nanti, apa orang kata, ya Allah, macam mana ni, risau. Sampai kadang risau tu perasaan yang hadir tu, ya, mula menjadi pergaduhan dalam rumah tangga, pergaduhan suami isteri, pergaduhan dengan anak-anak. Tapi bila mana i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena banyak bacakan sirah nabawiyah. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan anak mereka belajar di luar negara, melepaskan anak mereka untuk pergi berperang, melepaskan para sahabat untuk pergi berjalan Allah, berperang di jalan Allah, melepaskan segala harta untuk dikorbankan untuk jalan dakwah dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bukan puan-puan, termasuk saya yang berkata khusus. Subhanallah, ya? Subhanallah. Yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala puji Nabi. Puan-puan, Allah puji Nabi. Kita puji Nabi tak? Jarang kot lah. Sebab tu kena selawat.
puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji Nabi, sang pencipta kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau ini mempunyai akhlak yang agung, azim, akhlak yang mulia, di atas la'ala, di atas akhlak yang agung. Bukan akhlak yang agung, atas lagi pada akhlak yang agung. Subhanallah. Jadi Ustazah nak tanya, kalau bukan Nabi SAW untuk kita jadikan contoh teladan, siapa lagi muslimat-muslim dirahmati Allah SWT? Ustazah suka tanya perempuan yang perempuan idolakan, artis-artis yang perempuan suka, siapa-siapa pun kan, anak-anak kita. Adakah mereka ini boleh beri syafaat, boleh beri pertolongan kepada kita di akhirat kelak? Tak boleh. Mereka pun tak kenal kita kan? Betul tak? Artis tak kenal pun kita kan? Mereka tak dapat beri syafaat, tak dapat beri pertolongan pun kepada kita. Yang dapat beri pertolongan kepada kita di padang mahsyar kelak adalah Nabi SAW. Sebab itu orang yang paling dekat dengan Nabi di padang mahsyar, ribuan jutaan, infinity makhluk, seluruh makhluk di atas muka bumi Allah ini berkumpul di padang mahsyar yang ramai itu. Subhanallah, bagi orang-orang yang berselawat banyak ke atas Nabi SAW, mereka itulah orang-orang yang berada dekat dengan Nabi SAW. Waktu pada mahsyar ni, masing-masing sibuk dengan amalan masing-masing, sibuk dengan nak kejar pahala, nak tuntut. Masing-masing sibuk nak tuntut pahala diri sendiri, pahala duduk engkau ambil harta aku, duduk engkau kumpat aku, bagi sini pahala engkau, bagi sini engkau punya pahala. Masing-masing sibuk nak tuntut menuntut. Allahu Rabbi. Hatta kita dengan suami kita, dengan kawan-kawan kita pun dah tak kenal. Sebab itulah cari kawan yang baik-baik ni. Kawan yang baik-baik inilah yang akan membimbing kita, yang membantu kita, yang membentuk diri kita, yang membawa kita, yang memperingatkan kita. Na'udzubillah kalau kita cari kawan-kawan yang jahil, ya, yang akan ketutup engkau, Nur, kenapa engkau tak tegur aku? Kenapa engkau tak nasihatkan aku? Allahu Rabbi, ya, kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lalui, ya. Subhanallah. Sebab itulah Nabi sebutkan, sampaikanlah baligh anni walau ayah. Wahai umat Muhammad Nabi SAW, sampaikanlah walau hanya sepotong ayat daripada Nabi SAW. Cuba, apa saja wasilah, apa saja bidang yang puan-puan ceburi, carilah satu inisiatif, satu cara, satu kaedah, satu wasilah untuk membantu menaikkan ataupun memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bidang. Ya, tak semestinya jadi ustazah baru kena berdakwah kan? Apa saja, engineer ke, architecture ke, apa lagi, guru ke, cikgu ke, sampaikan apa yang Nabi sebutkan walaupun hanya sepotong ayat. Senyum itu sedekah, kan? Kalau nanti bila tabung lalu, dia senyum je. Lah, kenapa senyum je? Kan sedekah. Tabung dah lalu belum? Bagi lalu sikit lah, bagi lalu sikit supaya kita bantu pembinaan program-program keagamaan ini, ya, supaya kita dapat melahirkan ramai para penghafaz, para hafizah, dapat melahirkan orang-orang yang berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, subhanallah. Dan Nabi SAW berbudi pekerti yang agung. Masya Allah, banyak sangat ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, Nabi kata, hanya diutuskan menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita yang ada kelumpungan dan kekurangan kita. Ustazah, bukan senang Ustazah nak jadi macam Nabi ni Ustazah. Nabi tak apalah, tu Nabi. Subhanallah, subhanallah, muslimat-muslimat. Bila ada orang sebutkan pada Ustazah begitu, selalu Ustazah kata, cuba usaha untuk sentiasa ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita ini besok mati dalam keadaan berusaha, mati dalam keadaan usaha mengikuti sunnah Nabi SAW.
Ustazah faham iman kita ini turun naik, yazid wa yanqus. Sebab itu perlu pentingnya sahabat-sahabat yang baik yang sentiasa ingatkan balik, ya. Kan kalau kita nak hadir majlis ilmu ni, kawan-kawan yang baik ni, mula-mula kita rasa macam malas je. Tiba kawan kita dia dah tunggu depan pintu. Jom. Padahal kita dah WhatsApp dia, kita kata tak dapat pergi. Punya kawan kita tak baca lagi WhatsApp tu kan. Jadi kita dah ambil dia, nak ambil dia. Kawan-kawan yang baik-baik ni ingatkan kita, jomlah, mainlah. Diingatkan kita ketika mana, saat mana iman kita ni rasa berbolak-balik, rasa ada kemalasan. Kemalasan tu datang dari mana-mana? Daripada bisikan, talbis iblis. Ya, 4 musuh utama orang yang beriman ni apa dia? Yang pertama dunia. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat senda gurau. Perkampungan akhirat itu ada lebih baik. Yang kedua, musuh kita adalah syaitan. Musuh yang nyata, yang sebutkan banyak dalam Al-Quran. Musuh kita adalah syaitan yang membisikkan kita, yang dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyesatkan umat manusia hingga di hari kiamat. Yang ketiga, musuh kita ini adalah hawa nafsu kita. Kita berlawan dengan keinginan kita, nafsu kita. Ya, kita teringin nak macam ni, kita teringin nak begini, kita teringin nak buat maksiat, kita teringin nak pakai seksi, kita teringin nak pakai apa saja. Subhanallah, terima kasih banyak. Tidak pernah tidak meninggalkan tugasnya untuk memberikan air yang enak lagi lazat. Dapatkan sekarang. Buat iklan juga ya. Buat sendiri ni, subhanallah kan. Dia yang macam pink-pink ni macam mana buat tu? Tiba bertanya pula ni. PM tepi kan. Baik, subhanallah. Musuh kita yang ketiga, hawa nafsu kita. Kadang kita teringin nak makan benda-benda yang haram. Kadang teringin nak makan, ya Allah, teringin sangat nak makan biawak masak asam pedas. Keinginan tu, nafsu tu. Nafsu ni dia bukan boleh kira, dia macam-macam. Teringin nak itu, teringin nak buat itu, teringin nak kawan dengan ni, teringin nak pergi sana, nak pergi situ. Kita yang perlu kawal nafsu kita. Jangan nafsu kita yang mengawal kita. Musuh kita tu. Okay? Yang terakhir, musuh kita di kalangan manusia itu juga. Minal jinnati wan nas. Ya, bisikan-bisikan daripada jin, bisikan-bisikan daripada syaitan juga. Bisikan-bisikan daripada manusia yang menyerupai syaitan ini. Subhanallah. Ya, orang-orang manusia yang jahat ni dah. Buatlah jahat. Tak cool lah tak buat jahat. Tak cool lah pakai macam ni. Tak raket lah, tak apalah, tak itulah, inilah, itulah. Tu. Bisikan-bisikan tu kan, Masya Allah. Itulah musuh kita ni. Mujahadah kita nak berlawan dengan keempat-empat tersebut. Ia memerlukan kekuatan ilmu, ya, memerlukan ilmu yang lebih mendalam tentang Allah, tentang Nabi, tentang akidah, tentang tasawuf, tentang tauhid. Subhanallah, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk akhirnya, saya kira apa saja ya yang kita pelajari hari ini pastinya kita mahukan untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Pastinya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Cara hidupnya, jalan hidupnya adalah Islam, ya. Islam is the way of life. Islam itu adalah cara hidup. Apa saja kehidupan kita ini, kita nak refer kepada Islam. Jangan sampai cara hidup kita ini kita mengenepikan junjungan ataupun menepikan syariat Nabi SAW. Malah ada di kalangan kita yang melebihkan adat daripada apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Bukan ustazah tak raikan adat, dia nanti kata ustazah ni tak suka adat ke apa ke. Tak, bukan ustazah. Ustazah raikan adat, tapi dalam masa yang sama jangan kita mengutamakan adat sampai mengetepikan sunnah Nabi SAW. Sebab kita duk ikut apa orang kata, nanti orang duk kata ni, nanti apa mulut orang kata, subhanallah. Yang paling penting apa yang Allah kata, apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi ajarkan. Itulah yang paling penting untuk menjadikan sandaran dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, panduan kita dan pegangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan pasti dengan jalan kematian yang kita mahukan adalah tentang akhirat. Kerana bagi orang-orang yang beragama Islam, dia beriman bahawa adanya yaumul ba'tsu, hari kebangkitan, bahawa adanya hari akhirat,
bahawa adanya hari Yaumul Mahsyar yang mana setiap amalan kita akan dipertanggungjawabkan dan akan ditimbang di akhirat kelak, sama ada menentukan destinasi kita di syurga ataupun di neraka, wal'iyadzubillah. Jadi Ustazah kira itu saja perkongsian sedikit tausiah pada hari ini. Tausiah ni maksudnya nasihat. Orang kata apa maksud tausiah ni Ustazah? Tausiah ni nasihat. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat. Ceramah. Jadi Ustazah bukan nak mengajar sangat, lebih pada berkongsi, ya. Mungkin ada ilmu yang perempuan tahu, saya tak tahu, perempuan kongsi dengan saya pula. Macam air ni, saya tak tahu dapat air macam mana. Jadi kongsi dengan saya pula kan. Jadi insya-Allah Ustazah kira itu saja untuk hari ini. Pasti yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, segala kekurangan, kekhilafan datang daripada Ustazah sendiri. Pastinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini juga Ustazah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir untuk memeriahkan sama-sama majlis ilmu kita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali ini. Dan insya-Allah untuk pengantin puan-puan, kita memang ada mengadakan kelas pengajian bulanan. Ya, subhanallah. Dalam sebulan 2 kali tentang fardu ain dan fiqh wanita. Jadi boleh sertai, boleh rujuk pada EJK kalau nak masuk dalam grup fiqh wanita tersebut. Antaranya Puan Hanis boleh angkat tangan. Kecik molek manis tu. Nampak kecik molek tapi dah ada anak form 5 tau. Nampak dia kecil macam dia form 5. Tapi anak ni form 5 ya, subhanallah. Dan Ustazah nak ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan puasa yang bertugas, yang menyediakan air, yang ngepel pula cakap Indonesia pula. Yang ngepel tu apa ya? Mo. Ini anak orang Indonesia ni. Subhanallah, Ustazah mop, sapu, duk susun atur meja, duk vacuum dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Pasti ada ganjaran pahala sisi Allah untuk menghidupkan majlis ilmu ini. Tidak dilupakan kepada anak-anak banat Madrasah Dar Al-Hub. Subhanallah, terima kasih kerana hadir dan menyempurnakan lagi majlis Maulid Nabi kita pada hari ini. Dan insya-Allah untuk penutup, anak-anak ini akan menyanyikan lagi qasidah. Puas ke dengan mereka nyanyi? Belum puas kan? Masya Allah, inilah hadiah yang kita sebutkan khilafut dzikri, taman-taman syurga. Sebelum kita betul-betul nak masuk syurga, kita perlu berada, merasai dahulu suasana taman-taman syurga dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Allah Ta'ala, terima kasih kepada Ustazah Ayu, Ustazah Asmahan, Ustazah Nada selaku rakan media. Dan tidak lupakan kepada penonton-penonton yang sedang menonton secara live di Facebook Ustazah. Siapa yang belum follow, kena follow sebelum balik. Kalau tidak tak boleh balik. Boleh tak macam tu? Boleh. Contoh saya tak paksa lah. Ustazah bercanda aja, ya, bergurau je ya. Terima kasih anak-anak. Panjang umur, umur rezeki kita bertemu lagi Ustazah. Dalam meramai ni Ustazah terjumpa sahabat Ustazah, sahabat UAE Ustazah. Sahabat Aisyah. Angkat tangan Aisyah. Ni sahabat kawan UAE Ustazah ni. Masya Allah, lama tak jumpa. Last jumpa waktu zaman belajar lah kan. Kasih hadiah Aisyah, nanti kita ngobrol-ngobrol macam tu ya. Baik, wallah ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah serahkan semula kepada Al-Fatilah Ustazah Nora selaku pengurusi majlis. Dipersilakan.